Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua pelajar di rumah. Apa khabar semua? Cikgu harap semua sihat. Mari kita teruskan sesi video pembelajaran distance learning dan online class sains darjah 5 bersama dengan Cikgu Fatin. Sebelum kita memulakan sesi pembelajaran video ni, ada beberapa perkara yang cikgu ingin ingatkan kepada semua pelajar. Yang pertama, video perlu ditonton selama 15 minit. Video pembelajaran ini adalah berdasarkan modul April Sains darjah 5, muka surat 2 hingga 8. Jadi semua dah ada modul masing-masing kan? Okey. Selepas menonton video ini, semua pelajar diminta untuk membuat latihan modul selama 30 minit. Nanti cikgu akan bagi tahu muka surat berapa yang perlu dibuat. Segala pertanyaan dan soalan boleh dikemukakan melalui WhatsApp selama 10 minit. Semua pelajar jangan lupa like Facebook Master Maths Tuition Center dan jangan lupa subscribe Master Maths 2020. Jangan lupa subscribe. Ini adalah modul sains darjah 5, April 2020. Jadi, semua pelajar dah dapatkan modul sains ni? Okey, semua pelajar sila buka modul anda sekarang. Kita akan belajar bab 5, tenaga. Jadi, sebelum kita belajar apakah itu tenaga, cikgu nak go through sikit apa yang kita akan belajar dalam topik tenaga ni. Yang pertama, kita akan belajar tentang sumber tenaga. Kemudian bentuk-bentuk tenaga dan juga perubahan bentuk tenaga. Sumber tenaga dibahagikan kepada dua, iaitu sumber tenaga boleh dibaharui dan juga sumber tenaga tidak boleh diperbarui. Kemudian kita akan belajar tentang kepentingan menggunakan tenaga secara berhemah. Jadi untuk video kali ini kita akan belajar tentang dua subtopik dulu, iaitu sumber tenaga dan juga bentuk tenaga. Apakah itu tenaga? Siapa tahu apakah itu tenaga? Tenaga adalah kebolehan untuk melakukan kerja. Jadi, tenaga ni adalah penting dalam kehidupan kita. Semua benda menggunakan tenaga. Cuba kita tengok ni. Manusia dan haiwan. Manusia dan haiwan memerlukan tenaga untuk apa? Untuk bergerak. Bagaimana kita mendapatkan tenaga? Melalui makanan yang kita makan. Haiwan pun sama. Haiwan mendapatkan tenaga daripada makanan. Kemudian tumbuhan. Ingat tak kita ada belajar dalam bab proses hidup tumbuhan. Tumbuhan memerlukan tenaga daripada mana? Daripada cahaya matahari. Cahaya matahari membekalkan tenaga untuk membuat makanan. Menggunakan proses apa? Proses fotosintesis. Kemudian benda bukan hidup juga memerlukan tenaga untuk berfungsi. Macam mana tu? Okey, cikgu bagi contoh kereta dan televisyen. Televisyen, bagaimana televisyen nak berfungsi, nak menyala kalau tak ada tenaga elektrik? Jadi, tenaga elektrik tu adalah salah satu bentuk tenaga yang penting untuk menghidupkan benda-benda bukan hidup. Okey, kita masuk kepada subtopik seterusnya, iaitu sumber tenaga. Ada 9 sumber tenaga yang awak perlu pelajari dalam bab ni. Yang pertama sekali, sumber tenaga dari matahari. Matahari ni adalah sumber tenaga utama. Matahari membekalkan tenaga cahaya dan haba untuk semua hidupan di bumi. Kemudian kita ada sumber tenaga yang kedua, iaitu air. Air mengalir di dalam empangan macam dalam contoh gambar ni dan memutarkan turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik yang digunakan di setiap stesen jana kuasa hidroelektrik. Kemudian kita ada sumber yang seterusnya, iaitu ombak. Ombak juga sama macam air, menggerakkan turbin untuk menjana tenaga elektrik. Ombak boleh didapati di mana? Di laut dan juga di muara sungai. Kemudian sumber tenaga yang seterusnya, yang keempat adalah angin. Angin adalah udara yang bergerak, yang membolehkan objek bergerak. Contoh seperti gambar ni, gambar kincir angin. Udara yang terkena pada kipas kincir angin ni akan memusingkan kincir angin dan kemudian menjana elektrik. Ada lagi satu contoh, kapal layar. Kapal layar
bergerak dengan angin menolak layar yang ada dekat kapal tu. Betul tak? Jadi itu menyebabkan kapal layar boleh bergerak. Seterusnya, sumber tenaga seterusnya adalah daripada makanan. Okey, macam mana makanan ni bagi kita sumber tenaga? Makanan yang awak makan akan masuk dalam badan awak dan akan dicernakan sebagai bahan kimia. Bahan kimia ni akan ada berlakulah proses yang akan menjadikannya bertukar kepada bentuk tenaga. Sama juga dengan haiwan. Ingat tak kita belajar proses hidup haiwan, rantai makanan. Kita ada pengeluar, pengguna primer, pengguna sekunder dan pengguna tertier. Okey, pengeluar iaitu tumbuhan mendapatkan tenaga dari mana? Daripada cahaya matahari. Kemudian dia buat makanan. Kemudian siapa yang makan pengeluar ni? Pengguna primer iaitu haiwan herbivore. Dia makan dan mendapatkan tenaga daripada tumbuhan ni. Kemudian siapa yang memakan pengguna primer? Pengguna sekunder. Jadi rantaian makanan ni akan berterusan sampai ke pengguna yang terakhir dan menyalurkan setiap tenaga daripada proses rantai makanan sampai habis. Dari situlah haiwan mendapat tenaga melalui makanan. Okey, sumber tenaga yang seterusnya adalah biojisim. Apakah itu biojisim? Siapa tahu? Okey, biojisim ni adalah sumber tenaga yang didapati daripada hasil perebutan dan pembakaran. Perebutan apa? Perebutan haiwan-haiwan yang dah mati, sisa tanaman dan juga najis haiwan. Jadi, semua ni akan bertukar menjadi bahan organik dan akan bertukar menjadi tenaga. Pembakaran pun akan menghasilkan abu-abu tu akan digunakan sebagai sumber tenaga. Okey, seterusnya kita ada bateri. Bateri ni adalah sumber tenaga yang dicipta oleh manusia. Jadi, bahan kimia yang terdapat dalam bateri ni akan menghasilkan tenaga elektrik. Awak guna bateri untuk apa? Untuk dalam jam awak, dalam alat mainan, dalam lampu suluh. Dengan cara itulah segala objek yang awak guna ni mendapatkan tenaga elektrik untuk berfungsi melalui sumber bateri. Kemudian kita ada sumber bahan api fosil. Bahan api fosil ni adalah bahan yang dibakar untuk mendapatkan tenaga. Jadi apakah contoh bahan api fosil? Contoh seperti kayu api, arang batu, petroleum dan gas asli. Ingat tak cikgu kata tadi, kereta kan? Kereta menggunakan petrol untuk bergerak. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali, sumber tenaga adalah daripada sumber tenaga nuklear. Contohnya uranium. Digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Jadi ada 9 sumber tenaga yang awak perlu tahu iaitu matahari, air, ombak, angin, makanan, biojisim, bateri, bahan api fosil dan juga nuklear. Seterusnya, kita masuk kepada bentuk-bentuk tenaga. Ada 9 bentuk tenaga semuanya. Yang pertama sekali, tenaga suria. Tenaga suria ni didapati daripada cahaya matahari. Tenaga suria boleh menukarkan tenaga cahaya matahari tu kepada tenaga elektrik. Pernah tak tengok panel solar dekat atas dinding rumah? Ada rumah itu ada panel solar kan? Okey, jadi panel solar tu akan menukarkan tenaga suria kepada tenaga elektrik untuk digunakan di rumah. Bentuk tenaga yang seterusnya adalah tenaga kinetik. Apakah itu tenaga kinetik? Tenaga kinetik adalah tenaga yang datang daripada objek yang bergerak. Kalau awak duduk atas kerusi, menggoyangkan kaki awak. Pergerakan goyang kaki tu juga adalah merupakan tenaga kinetik. Semakin laju satu pergerakan objek itu, semakin tinggi tenaga kinetik yang dihasilkan. Seterusnya, bentuk tenaga yang seterusnya adalah tenaga kimia yang datang daripada bateri, biojisim, makanan dan juga bahan api fosil. Kemudian kita ada bentuk tenaga haba. Tenaga haba tu adalah tenaga yang datang daripada cahaya matahari, daripada api. Sebagai contoh, tenaga cahaya matahari jadi tenaga haba, menghasilkan tenaga haba untuk mengeringkan pakaian yang bila awak jemur di luar. Itu salah satu contoh lah tenaga haba. Kemudian kita ada tenaga cahaya. Kita belajar kan cahaya di modul yang lepas. Jadi cahaya ni adalah salah satu bentuk tenaga. Dari mana awak dapatkan tenaga cahaya? Daripada matahari, daripada mentol yang menyala dan juga api lilin.
Seterusnya kita pergi kepada tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan adalah tenaga yang tersimpan di dalam sesuatu objek yang berada di sesuatu kedudukan. Contohnya kedudukan yang tinggi. Semakin tinggi kedudukan objek itu apabila dilepaskan, semakin tinggi tenaga keupayaan yang terhasil. Spring yang diregang dan dimampakkan juga adalah salah satu contoh tenaga keupayaan. Kemudian kita ada tenaga nuklear. Tenaga nuklear ni seperti uranium. Seterusnya tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni adalah tenaga yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa tenaga elektrik, macam mana awak nak menghidupkan segala benda dalam rumah awak? Betul tak? Okey, dan yang terakhir sekali kita ada tenaga bunyi. Tenaga bunyi datang daripada hasil getaran. Getaran ni menyebabkan keluarnya tenaga bunyi. Tenaga bunyi adalah penting untuk apa? Untuk komunikasi. Contoh seperti telefon, televisyen yang mengeluarkan bunyi memberikan maklumat kepada kita. Jadi kita dah belajar tentang sumber-sumber tenaga dan bentuk tenaga. Okey, tengok contoh latihan 1. Nyatakan bentuk tenaga bagi step yang berikut. Okey, muka surat berapa? Contoh ni, muka surat 8. Okey, contohnya A, seorang pelajar yang sedang berlari. Apakah tenaga yang terhasil? Tenaga kinetik. Okey, ini adalah contoh. Selebihnya awak perlu jawab di latihan 1. Setelah menonton video ini, sila jawab latihan 1 dan latihan 2 modul April di muka surat 7 dan 8. Sebarang pertanyaan boleh dikemukakan melalui WhatsApp. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.